mungkin LK. Kamu kena ajar subjek yang minor kamu lah. Jadi kamu tak ajar binaan. Itu satu. Yang kedua, kemungkinan pengetua KB tak terima. Macam yang lepas, KB Segamat dia tak terima sebab dia sendiri ada lambakan guru interim. Guru interim tu prosesnya ialah 1 tahun, dia latihan mengajarnya, kemudian baru diserahkan menjadi. Saya ingat 2 tahun lepas, KB Segamat reject, KB Batu Pahat tu reject disebabkan mereka lebih banyak guru interim. Guru interim tu sebenarnya pun menjalani latihan mengajar seperti kamu, tapi mereka setahun. Jadi cikgu sebab tu cikgu buat prosesnya awal, tetapi cikgu akan berhubung dengan Encik Anwar bahagian PTV, dia akan tahu sebanyak mana. Lepas tu awak buat pilihan tu memang yang cikgu kurang-kurangnya 70% tu dah selesai. Nanti yang 30% tu nanti cikgu akan buka sekolah baru je open. Itu yang menjadikan nanti kamu tak puas hati. Tak puas hati. Terutama pelajar-pelajar KB lah. Sebab KB ni jauh-jauh. Itu masalahnya. Jadi cikgu berusaha supaya mungkin nanti kalau ada KB baru dan awak tak boleh, tolak ansur daripada kawan kamu, tukar suka sama situ. Tukar suka. Itu antara pilihan kedua lah. Kalau dah tak boleh, tukar suka sama suka. Kalau dah tak boleh juga, maka mungkin diizinkan mengajar je sekolah harian biasa, mengajar RPT. Itu cikgu nak tengok. Nak tengok kalau kes tu berlaku. Kalau tidak, memang binaan kalau banyak negeri tu memang cikgu tahu dia sampai ke Kuantan dulu. Pernah sampai Perak, tapi yang dekat KL lah, bahagian Tanjung Malim ni. Jadi kes binaan dia memang betul. KB-nya tak banyak, KB binaan. Okay. Boleh siapa tadi yang tanya? Boleh cikgu, terima kasih. Okay, siapa lagi tadi nak tanya? Assalamualaikum cikgu. Saya Hanif. Saya nak tanya berkenaan dengan proses yang untuk khusus ni kan ada yang industri lepas LM ni kan. Macam mana dia split masa tu? Dia latihan industri tu 8 minggu. Jadi biasa habis sajalah LM, maka ada awak break lebih kurang dalam 2 minggu, terus sambung latihan industri. Latihan industri dia pakai semester 3. Dia bukan semester 2. Maksudnya buat dalam cuti je lah? Ya. Memang kalau tahun 3 ni, tahun 2 ni, setahun kan, memang awak tak ada cuti. Memang terus. Habis JLI dah pendaftaran semester 4. Ini semester 5 yang nak pergi kan? Semester 6 pergi kan? Boleh tahu kan semester 6? Ada 5, ada yang 6. Yalah, sebab awak ada untuk berbeza tu, bezanya tu pada satu semester. Tapi dari segi yang diambil sama. Jumlah kredit tu dah ambil. Tapi dia akan berlaku macam itu lah. Dia akan berlaku. Pas dia latihan mengajar, memang latihan industri. Itu nanti Dr. Nabi atau Dr. Khair akan terus semua. Sebab latihan industri memang boleh sampai ke KL. Memang digunakan sampai KL. Sebab dia tak menggunakan penyelidikan. Dia tak menggunakan penyelidikan. Sekali cara datang, lepas tu bergantung kepada industri juga untuk memberikan grade kepada awak. Ini tutup mic, ada bunyi angsa tu. Okey, ada dia lagi? Assalamualaikum cikgu. Saya Izzah dari kursus elektrik dan elektronik.
Saya nak tanya, kalau macam kursus ni dia dipecah satu ke elektrik dan satu ke elektronik. Macam KV pun ada subjek teknologi elektrik dan teknologi elektronik. Kalau satu sekolah ada 2 orang dalam teknologi elektrik dan seorang dalam teknologi elektronik, adakah syarat satu sekolah 2 orang sahaja terpakai? Itu soalan saya. Dia gini, okey. Dia gini, yang elektrik dan elektronik ni, elektronik contoh di KV Kota Tinggi, dia tak ada elektrik, dia ada ni. Yang itu pun nanti awak tanya juga, kalau boleh siapa yang kenal sini-sini tanya mana KB, KB yang mana ada elektrik, mana ada elektronik, atau elektrik saja. Dan kamu yang elektrik tu pilih elektrik lah. Yang tak, yang ada, kalau ada elektrik, jadi 2, contoh KB Kota, 2 elektrik, tak ada elektronik. Okey. Cikgu nak tengok berapa bilangan elektronik dengan berapa elektronik. Kalau dia sama banyak, kita boleh pakai formula satu-satu. Satu elektrik, satu. Jadi sekolah-sekolah yang ada 2 ada elektrik dan elektronik, satu elektrik, satu elektronik. Jadi awak tak kenalah dengan kawan awak kan? Faham, maksudnya satu kursus satu orang saja macam tu. Ya. Faham Maksudnya cikgu bagi contoh. KB Batu Pahat. Dia ada elektrik, ada elektronik. Jadi satu pelajar elektrik, satu pelajar elektronik. Tapi nanti mengajar dekat sana, sebenarnya subjek tu tak cukup. Nanti awak pun kena ngajar juga subjek mungkin asas elektronik. Yang pelajar yang option elektrik mungkin kena ngajar asas elektronik. Dia sama saja. Sebab cikgu dah bincang dengan penyelaras, Dr. Kamaru, dia kata boleh, pelajar boleh mengajar elektrik dan elektronik asas. Ataupun boleh mengajar pelajar-pelajar apa tu, yang vocational sendiri, sijil vocational. Bukan yang tahap diploma. Itu ada 2, di KB tu ada 2 jenis sertifikat. Satu ialah diploma dan satu lagi peringkat sijil kemahiran. Jadi sijil kemahiran tu ada option lah untuk kita mencukupkan bilangan waktu mengajar di KB. Kita nak dapat yang minimal saja. Kalau lebih, kira advantage kepada kamu sebab dapat pengalaman yang lebih mengajar kelas-kelas elektronik ataupun selain daripada option. Kita sekarang ni memang kena multitask. Sebab tu cikgu masih lagi menganggap bahawa apa saja vocational yang bukan yang major, yang bukan yang minor, maksud juga yang minor, semua pelajar PTK boleh mengajar. Katakan contohnya LK, lukisan kejuruteraan. Jadi semua pelajar KKB boleh belajar. Betul kan? Sebab memang ada basic LK. Okay, sebab yang awak akan ajar tu pelajar tahun 1. Paling-paling tahun 2 tu guru pembimbing pun akan lihat sama ada awak dah ada pengalaman tak. Biasanya pelajar-pelajar yang dah ada diploma elektrik, dia lebih berkeyakinan lah untuk mengajar kelas 5. KB dia sistem dia agak berbeza sedikit. Dia bukan sistem penggal, dia sistem semester. Sebenarnya bila awak pergi latihan mengajar di KB, banyak cuti daripada banyak mengajar. Sebab peperiksaan amali dia 1 bulan. Sebab tu memang cikgu jangka bulan 6, bulan 7 tu dah tak ada dah. Dia dah mula peperiksaan amali. Jadi awak kena mengajar yang kelas-kelas sijil. Tapi still boleh mengajar lah. Dan setakat ni memang tidak ada masalah. Laporan-laporan sebelum ni daripada pensyarah-pensyarah di PTK tidak ada masalah. Tapi kalau mereka ada masalah pun nanti dia direct kepada cikgu dan
kita akan berbincang menentukan penyelesaian dia. Sekarang ni memang yang apa yang saya fikirkan ialah bilangan pelajar yang terlalu ramai, yang melibatkan 20 kV sekurang-kurangnya, dan yang kedua ialah option yang kV setengah-setengah ada option, setengah-setengah tidak ada option. Macam binaan separuh saja. Kalau jentera tu hampir keseluruhan semua kV ada, jadi tak ada masalah pada jentera. Cuma jentera pun ada dua, aircon dan welding. Itu cikgu anggap semua boleh lah. Kalau Sri Putri mungkin boleh ramai sedikit, sebab kelas di sana besar, dia ada 3 kelas untuk jentera. Jadi satu kelas aircon, 2 kelas welding. Jadi ada beberapa ciri-ciri lah. Tapi buat ni, masa ni standardkan dulu awak memilih satu program dua. Nanti baru adjustment berlaku. Adjustment berlaku tu pun cikgu akan kontak kamu. Cikgu akan kontak dari masa ke semasa sampai semua rasa boleh lah. Macam itulah. Rasa bersetuju dan berpuas hati. Kalau nak 100% berpuas hati, memang saya rasa tidak dapat dapat mengurangkan sikit rasa tidak puas hati. Okey, jadi siapa? Ni. Dia gini, dia sistem tak tenang. Selepas awak buat pemilihan, cikgu kena buka. Cikgu yang akan mengesahkan pemilihan itu. Kalau 380 tu, cikgu akan melihat pilihan 1, pilihan 2, pilihan 3 pertama. Sebab tu cikgu tak nak berlaku pilihan 1, pilihan 2, 3 buah sekolah. Sakit kepala cikgu. Nak pilihan 1, semua pilihan 1. Jadi agak sukar untuk cikgu menyelesaikan itu dalam masa tempoh 2 hari. Jadi sebab tu kalau kamu dah bersetuju di luar daripada sistem LM, jadi pilih sekolah menengah sekudai, pilihan 1, pilihan 2, pilihan 3, semua sekolah menengah sekudai. Jadi cikgu senang. Cikgu dah trade, yang itu ialah keputusan persetujuan bersama. Dan dia tak akan mungkin, kalau awak dah selesaikan pada tu, dia tidak akan berlaku overlapping. Sebab tu cikgu gabung, dekat ambilan September tu, Februari mesti bergabung dalam menentukan sekolah. Tetapi ada juga 10% yang kes-kes yang sama, dan kes yang overlap tu cikgu akan panggil. Kalau cikgu rasa mereka tidak faham cikgu lebih dulu dan tak mengikut kata ketua wakil-wakil kelas, maka cikgu deletekan saja pengesahan daripada wakil kelas. Wakil kelas berhak mengesahkan yang dia ni lebih layak sekolah ini dan laporkan kepada cikgu. Cikgu akan delete pilihan sekolah pelajar ni dan letakkan dia di sekolah yang lain. Baru cikgu akan gunakan sedikit ketegasan. Sekiranya ada pelajar-pelajar yang degil. Memang ada memang ada. Ada sebenarnya beberapa sekolah yang memang nanti cikgu akan blok khusus untuk pelajar-pelajar yang degil. Okey. Lepas sebenarnya bagi cikgu menyelesaikan masalah bersama lebih bagus daripada menyelesaikan masalah sendiri-sendiri. Sebab kamu nak bersama di satu sekolah selama 13 minggu. Jadi kawan-kawan kita lah yang saling bantu-membantu. Antara kamu. Kalau kita sakit, dia yang akan tolong beritahu pada cikgu, beritahu pada pengetua, tak boleh datang. Sebab tu
kebersamaan tu penting. Sehati sejiwa. Alright, lagi. Cikgu akan bagi selepas semua dan cikgu akan bagi dalam masa 2 hari tu dah boleh cikgu verify lah. Dalam masa 2 hari tu cikgu dah boleh klik verify. Bila cikgu verify saja, kamu boleh tengok sistem, itulah final sekolah kamu. Dan bila dah tahu sekolah tu, barulah isi borang nama sekolah pada yang borang yang mengajar tu. Dah isi tu baru print, tampalkan gambar dan boleh submit kepada fakulti. Alright. Jadi soalan. Jangan ada yang suka buat rumor segini-gini. Tentang sekolah tu, mostly lah jauh baru. Memang dengan Kulai ni cikgu dah kenal. Cikgu kenal semua budaya sekolah. Malah separuh daripada dia pengetuanya pun cikgu kenal. Jadi jangan beri kata sekolah ni tak baik, ni atas berdasarkan satu kes. Tolong jaga imej sekolah tersebut bila kamu pernah berlaku seorang pelajar kita dia viralkan dalam Facebook dia imej sekolah tersebut, iaitu pelajar penorokan dalam Facebook. Jadi ada pelajar lain yang friend kepada Facebook dia mengadu kepada pengetua, dan pelajar itu pelajar kita cikgu pindahkan ke sekolah lain. Itu pada minggu ke-5 cikgu berlaku pindahkan. Kalau tak boleh pindah, jaga. Sebab pengetua dah tak nak terima pelajar yang memberi imej yang buruk kepada sekolah. Itu nanti briefing terakhir lah. Briefing terakhir. Yang melibatkan 380 orang saja. Ini lebih kurang dalam 100 lagi. Ada soalan lagi? Cikgu, saya Fatul tadi. Cikgu nak tanya berkenaan dengan borang tu. Kena print out untuk tampal kita punya gambar pasport. Ya, dia tak nak nanti dia sekolah tak nak gambar yang print komputer. Sebab nanti warnanya akan hilang. Bila dah sampai sekolah tu matanya hilang satu. Boleh tak? Oh, maaf mencelah. Boleh tak kalau nak isi PDF tu kan, boleh isi terus dalam PDF tu, print out just tanpa gambar. Boleh tak? Macam tu. Saya nak macam itu lah. Macam itu lah. Maksudnya isi aja. Butiran tu typing kan. Sekarang PDF semua dah boleh type dah. Ataupun PDF tu cuba cikgu ingat dah boleh convert kepada Word pun dah boleh. Cuma dia akan 10% dia akan lari sikit lah teks. Dia tu edit boleh. Yang penting boleh type, boleh juga tulis tangan, sebenarnya tak susah. Boleh tulis tangan tapi tulis yang cantik dan kemas. Jangan tulisan para doktor-doktor, tulisan memang tak boleh baca. Sebab itu maklumat penting untuk pihak sekolah menentukan pertama subjek penolongan di titik-1 akan menentukan co-curriculum yang awak kena terlibat. Co-curriculum di sekolah setiap hari Rabu, dan kamu kalau sebaik mungkin dapat uniform co-curriculum yang kamu perolehi. Kalau kadet remaja cuba dapatkan uniform dan kamu komitlah selama 3 bulan di sekolah dengan aktiviti co-curriculum. Biasa dia orang telah akan buat pada hari Rabu sebelah petang. Kalau pelajar
yang mengajar sesi petang, biasa hari Rabu pagi ialah hari tutup. Kena ingat bahawa KH biasanya sesi petang lah. Mana-mana sekolah sesi petang sebab KH subjek RBT itu hanya berada pada tingkatan 1 dan 2. Tingkatan 3 ada tapi tak dibenarkan untuk mengajar. Jadi bersedia pada waktu petang, ambil kira lah. Ambil kira jarak perjalanan, balik, itu semua. Jadi masih tentang sekolah tak risau sangat. Tapi tentang antara kamu yang ada kereta, boleh tak bawa kawan-kawan yang tak ada kereta. Walaupun kadang awak kawan hanya kalau katakan English dengan SPPL dengan SPPL aja, tapi sekarang ni bila dekat satu sekolah dah kena berkawan dengan SPPS, kena berkawan dengan SPP, begitu. Jadi nak menjiwai 6 orang tu sekawan dalam satu sekolah tu mungkin perlukan masa kan, sebab belum saling kenal. Okey, ada lagi? Silakan. Tapi beritahu kawan-kawan, kalau ada request, besok pukul 3 ke 4, cikgu boleh live lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum Amir. Maaf mencelah. Jadi untuk yang co-curriculum untuk kami ni, untuk sekolah harian ni, co-curriculum ditentukan oleh sekolah atau kita sendiri yang nak pilih? Di pertama memang budi bicara sekolah lah. Tapi kalau guru penolong kanan Koko, kata kamu nak pilih lah. Biasa guru penolong kanan Koko ni dia pun dah ada dia punya sebab kamu akan jadi guru-guru pembantu. Kemungkinan kalau dia Koko itu tidak ada cikgu yang betul-betul aktif, dia akan minta kamu sebagai guru pembantu. Kamu pelajar SPSS lah, sainsukan. Sainsukan memang dari segi Koko, pelajar UTM memang amat digemari oleh sekolah-sekolah lah. Tolong buat padang, tolong buat apa. Ini lah. Kerja-kerja di luar PDP, tetapi di situlah yang membina graduate attribute awak sebagai seorang guru. Dan pentingnya di sekolah tu pun dia akan membina beberapa skill-skill keguruan yang tidak kamu belajar. Tidak belajar di sekolah. Banyak sebenarnya kalau dalam masa 3 bulan tu kamu dapat belajar tentang sekolah. Okey, ada lagi? Untuk pukul 4, kita akan tamatkan kita bisnis pukul 4 dan sekiranya beritahu ketua kalau ada request lagi. Sebab ini baru 150 lebih lah kita, 160 lah kehadiran. Cikgu akan send kehadiran untuk hari ini. Cikgu nak survey saja. Tolong isi dalam Google Form. Cikgu isi pada grup ketua, nanti ketua di-CD dalam grup masing-masing. Cikgu ada semua dalam grup masing-masing sebab cikgu nak mengetahui apa masalah-masalah yang ada tu. Tetapi semua disalurkan kepada pengetua, cikgu tak akan respon. Kalau cikgu nak respon ke semua sekali berapa grup? 6 ke 7 grup lah. Jadi 8 grup 8 grup kan. Sebab ada 2 section jadi pening orang-orang. Jadi cikgu ketua, wakil kelas akan membantu cikgu memberikan penjelasan, menyampaikan segala masing-masing kepada kamu dan kamu cek lah dalam grup kamu. Cikgu tak baca sangat. Dan apabila menghadapi masalah, terus beritahu pada ketua dan ketua akan send dalam grup wakil kelas dan cikgu akan malam pukul 9 pukul 10 cikgu akan baca dari masa ke masa cikgu akan baca daripada laporan daripada ketua-ketua. Kalau yang sekolah teknik personal farm terus sebab cikgu akan kumpulkan dan cikgu akan buatkan satu grup. Kalau ramai katakan ada 10 orang,
kegiatan STEM dalam belajar teknik. Cikgu nakkan maklumat itu segera dalam minggu ini supaya cikgu dapat berhubung dengan sekolah belajar teknik segera. Okey. Cikgu, saya ada soalan. Ya, Aina. Boleh saya tahu bila cikgu akan hantar updated list untuk sekolah yang boleh dimohon? Besok cikgu cuba bersama dengan Dr. Megat sebab sistem ni ada sedikit perubahan. Jadi cikgu dah macam bila mana nak cari list sekolah tu, cikgu semalam cuba explore, tak dapat. Jadi cikgu appointment dengan Dr. Megat tu kat mana dia letak list sekolah, dekat mana dia letak bahagian klik tu, nak klik tu link di mana yang pelajar-pelajar yang mendaftar. Saya sekarang ni problem cikgu yang cikgu nak selesaikan, kita ada 380 orang yang akan pergi lapangan. Tetapi yang mendaftar tu cikgu tak tahu bilangan yang dapat daftar. Kalau awak boleh listkan dalam dalam grup masing-masing, nama-nama yang telah daftar tu listkan lagi nama-nama yang telah daftar. Dan maksudnya daftar tu bila cikgu cakap daftar boleh log in. Sebab nama kamu ni cikgu minta Dr. Megat tarik daripada yang kelas micro teaching. Database kelas micro teaching yang memang akan mengenal. Jadi cikgu takut ada yang tidak ataupun yang telah ambil micro teaching. Jadi yang ni sebab cikgu rasa macam ada yang terkurang. Besok cikgu baru jumpa Dr. Megat dan sebelah pagi dan kalau cikgu dapat dah tahu dia punya klik. Sebab dalam database semua sekolah tu satu Malaysia ada. Sekolah menengah, sekolah agama semua dah ada. Tapi cikgu tak tahu mana ni yang Dr. Megat kena pak. Besok kalau besok ada berarti hari Selasa petang tu cikgu rasa dah boleh ada. Kecuali KB cikgu kena contact Encik Anwar dulu. Alright. To confirm, cikgu akan bagi list sebelum cikgu buka sistem untuk pendaftaran sekolah, pemilihan sekolah, betul? Ya, sekarang awak tak boleh pilih lagi kan? Cikgu dah close. Tetapi yang pada awal tu dah ada beberapa orang pilih. Ingat bila pilih tu nanti walaupun awak pilih, kalau cikgu tak verify, memang cikgu boleh batalkan lagi. Cikgu akan klik pada sistem, kosongkan lagi pemilihan itu. Jadi tak ada masalah tentang pemilihan sekolah. Kalau boleh besok petang, tapi sebab tu cikgu kata selesaikan dulu di dalam grup kamu, dalam kelas kamu, sekolah mana yang kamu nak. Cikgu cuma bagi guide, kamu boleh cari aja dekat PPD Senarai Sekolah, PPD, pejabat website Pejabat Pendidikan Daerah. Sekolah Johor Bahru dan juga sekolah awak boleh book daripada senarai situ. English kalau boleh Johor Bahru yang berdekatan dengan UTM. Sebab nanti ada masalah kepada lecturer tak nak observe kamu ataupun lecturer observe dalam keadaan yang tidak menyenangkan kamu, nanti markah grade kamu. Jadi memang dah lagi dulu request daripada itu. Bila sebelum tu dia dah pun dah request. Paling jauh pun sampai Kampung Melayu Majidi, kemudian cikgu ingat sampai sekolah Nusa Jaya di Gelang Patah, Pinai sampai sekolah Tengku Abdul Rahman Putra. Macam itu. Jadi sebenarnya awak dah boleh cek dulu dan untuk mengenali sekolah-sekolah yang awak budaya sekolah tu di Malaysia menggunakan kebanyakan sekolah-sekolah dia ada Facebook. Ada Facebook sekolah-sekolah.
Sekarang tak susah sangat dan awak boleh Google mapping, Google Map untuk tahu kedudukan sekolah. Jadi maklumat-maklumat tu awak boleh dapat sebelum diskusi, discuss dalam grup untuk ini. Saya rasa dalam 2 hari ni kalau kamu boleh berbincang untuk pindah sekolah, awak pun dah bersedia. Bila cuba open aja, awak tinggal klik pilihan 1, SMK Skudai, pilihan 2, SMK Skudai, pilihan 3. Kalau pelajar yang lepas tu dia memang dah sediakan satu form, terus dia dah typing nama sekolah menengah Seri Skudai, kata Amir dan Amira, 2 orang. Sekolah menengah Pengai Perdana, dia dah sediakan itu dan cikgu tinggal reconfirmkan saja berdasarkan. Jadi tidak ada yang missing, tidak ada yang missing. Terutama. Dan kalau ada missing, cikgu akan kontak awak tadi. Cikgu akan kontak ketua dan ketua akan inform dan kata tu cikgu cikgu tak kenal, setakat nombor telefon pun cikgu tak kenal, jadi awak faham cikgu. Jadi awak semua kenal cikgu dan ke depan kita berbincang untuk penempatan yang lebih sukar. Terutama Sabah, Sarawak, pelajar yang ada bermasalah kesihatan, ini boleh minta personal. Cikgu memang memahami kesusahan kamu semua. Dan saya harap memang cikgu harap antara kelasmate kamu pun memahami bersama. Alright, lagi? Cikgu, saya ada satu soalan. Pelan sedikit Aula. Apa? Slowkan sikit suara awak. Oh, sorry. Saya ada satu soalan. Kan berkenaan KV, kan maksimum satu kos 2 orang boleh kan, cikgu? Contohnya kalau bilangan KV tu tak cukup, macam mana cikgu? Apa nanti cikgu akan tambah lagi KV nya. Walaupun negeri lain? Yalah, memang dah terpaksa negeri lain. Memang sampai ke Melaka, sampai ke Negeri Sembilan, sampai ke Kuala Lumpur memang terpaksa. Sebab KV tak banyak sekolah. Di Johor cuma ada 6. Okey, baik cikgu. Mungkin ada pelajar-pelajar Johor yang nampak KV Pontian yang baru buka tahun lepas. Dulu dia kolej matrikulasi teknikal. Sekarang dah jadi KV, jadi telefon. Itu memang tidak ada dalam database itu. Dalam database. Kemungkinan juga akan sedia sekolah KV itu boleh tak menerima pelajar-pelajar teknik dan kedokteran. Ada 6 lah. Tanjung Puteri yang paling besar, Tanjung Puteri. Cikgu, okey. Boleh tanya aku? Saya nak tanya, saya minta maaf kalau soalan ni dah diajukan tapi tidak saya nampak lambat sikit tadi. Kalau kami, contohnya lah kalau ada PKB dilangsungkan lagi, macam mana dengan pemilihan sekolah? Adakah diberitahu beberapa minggu lebih awal ataupun macam mana? Cikgu belum bersedia dengan plan B tu. Tapi selepas plan A, data dah siap, baru cikgu akan melihat plan B. Plan B adalah backup plan. Sebab kita mula latihan mengajar bulan 3, jadi segala urusan pentadbiran cikgu kena siap dulu. Bulan 12, dan result pada bulan 1 kita dapat. Dan dalam masa tu, maka result tu maksudnya kebenaran daripada Jabatan Pendidikan Negeri dan juga bahagian PDD untuk memberi kebenaran kepada pelajar-pelajar UTM menjalani latihan mengajar. Sebab dalam masa yang sama ada juga daripada universiti lain. Jadi memang macam mana pun kena melalui Jabatan Pendidikan dan untuk dapatkan kebenaran. Biasa Jabatan Pendidikan pun akan mengambil masa juga dalam 2 minggu
Itu pun kalau di follow up, kalau tak di follow up jadi 1 bulan. Jadi biasa memang kita minta kerana akan follow up bila surat tu dah hantar. Jadi dalam masa itu cikgu akan fikirkan plan B, iaitu plan B di mana latihan mengajar di tempat masing-masing. Itu sekiranya berlaku PKPB di tempat kamu. Di tempat kamu. Sebab sekarang nampak PKPB itu tidak menyeluruh. Dia lebih bersifat komunitas. Jadi yang pertama yang Sabah tu atau Sarawak atau di sekarang ni agak Negeri Sembilan, itu cikgu sentiasa alert, dan awak pun cuba alert tentang berita-berita terkini, tarikh expirednya tempoh PKPB. Bila dah PKPP dah boleh rentas negeri, macam mana pun semua kena terus. Jadi apa-apa juga dah maksudnya dalam sebulan sebelum pergi mengajar, cikgu jangka dalam sekitar bulan 2, sebab kita akan pergi pertengahan bulan 3, pertengahan bulan 2 kita akan bagi taklimat seluruh. Hopefully ataupun ada juga nanti taklimat terakhir 2 hari sebelum kita pergi melapor diri. Cikgu kalau katakan melapor diri ke sekolah pada hari Ahad, maka Rabu, Khamis, kalau di Johor Jumaat, boleh melapor diri ke sekolah lebih awal. Lebih awal. Itu memang tarikh itu tarikh sekolah baru buka. Okay, thank you. Terima kasih cikgu. Sama, satu lagi. English tak ada masalah. Nanti akhir ini pertimbangan kita akan tanya ketua wakil lah. Amir tu wakil. Amir nak sekolah mana? Okey je lah. Amir dikecualikan lah sebagai orang terakhir memilih sekolah. Jadi boleh pilih sekolah mana, sebab English sebenarnya kalau ikutkan boleh 4 orang. 4 orang. Tetapi cikgu letak 2 sebab nak memberi peluang kepada saya sukan dan juga KH. Kalau KH memang sangat terhad lah. Terhad. Tapi KH pun boleh sampai maksimum 3, sebab biasa sekolah-sekolah yang besar tingkatan 1 dan tingkatan 2 dia katakan dia ada 10 kelas. Berarti dia ada 20 kelas. 20 kelas, seorang pelajar akan ambil 3 kelas. Berarti pelajar KH tu kita boleh bagi sampai 3 orang atau 4 orang. Begitu juga English. English sebab dia boleh mengajar tingkatan 1, 2, 4. Jadi kalau ada lebih kurang dalam maksimal 50 kelas. Jadi sebenarnya boleh ambil. Tapi cuba cikgu tak nak di sekolah tu terlalu ramai pelajar atau teacher. Dia nanti dia jadi satu kelompok yang tak bagus. Ada ini komen-komen guru pelajar berinteraksi sama pelajar saja. Dia tidak berlaku interaksi dengan guru-guru. Memang adalah perasaan awak tu kan. Tapi itu menjadi satu persepsi yang tak bagus di kalangan guru-guru. Itu memang feedback. Every year cikgu akan sentiasa memang mengedarkan borang penilaian program matematika merangkul keseluruhan aspek. Pentadbiran, tentang penulisan yang cikgu buat, penulisan matematika, sikap pelajar-pelajar di sekolah dan kerjasama yang diberikan oleh pelajar-pelajar itu. Ini memang ada beberapa feedback untuk jaminan kualiti program matematika. Okey, Amir, itu apa? Yang ganjil-ganjil memang macam itu. Dia akan jadi 3,
dalam satu sekolah. Kalau tak ada, katakan kalau kita lihat bilangan pelajar KH lebih banyak, maksudnya bilangan sekolah tu akan lebih banyak pada pilihan pada sains sukan. Kalau sains sukan paling application paling sedikit. Jadi itu banyak nanti, kalau dua ada nanti sekolah tu kosong. Sekolah tu, kalau sekolah tu kosong, masukkan saja 4 pelajar English ataupun 4 pelajar kemahiran hidup. Tapi yang kemahiran hidup memang cikgu kena tanya sekolah dulu berapa bilangan kelas yang ada. Biasa pelajar kena dapat 3 kelas. 3 kelas kali 4, 12 waktu mengajar. English pun macam itu, 3 kelas. Sebab 1 minggu 4 masa untuk bahasa Inggeris, jadi dia kena dapat 3 kelas. Jadi 4 kali 3, 12. Itu wajibnya. Okey, ada lagi? Okey. Cikgu rasa setakat ni dulu dan kamu berbincanglah dulu dalam grup, dan kalau ada request, cikgu akan live lagi bersama kamu menyelesaikan masalah-masalah kamu semua secara perbincangan, saling faham memahami. Esok 3 hingga 4 petang. 3 hingga 4 petang, sampai pagi tu cikgu boleh melihat sistem ni balik yang lebih detail. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih cikgu. Assalamualaikum. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu.